Semoga Anwar akan dikenang seperti Pak La. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membuat perbandingan antara bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semoga senario kes terbaik untuknya. Apapun yang berlaku satu hari nanti, orang akan ingat dia seperti orang ingat Abdullah. Maksudnya mereka akan berkata sebenarnya mungkin kita tidak cukup berterima kasih atas jasanya, kata Rafizi pada episod terbaru Podcast yang berhenti Menteri malam tadi. Selepas Abdullah meninggal dunia, sastrawan kewartawanan negara Johan Jafar berkata Allahyarham adalah Perdana Menteri yang paling kurang difahami dan mungkin paling kurang diberi pengiktirafan dalam sejarah politik negara. Pentadbiran Abdullah atau Musra dikenali Pak Lah membawa kepada penubuhan SPRM serta pengubalan Akta Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman 2009. Bagaimanapun dia dikritik kerana bergantung kepada penasihat yang digelar Budak Tingkat 4, sekumpulan lelaki muda yang pernah menduduki tingkat 4 Perdana Putra diketuai oleh menantunya Khairi Jamaluddin. Dia juga mengingkari janji untuk membentuk Suruhanjaya Bebas, adun dan salah laku polis selepas mendapat tentangan daripada pihak polis. Mengulas selanjut, Rafizi menanamkan kes bekas setiausaha Anwar, Farsha Wafa Salvador Rizal Mubarak sebagai potensi tamparan kepada imej Anwar. Dia turut mengkritik jawapan Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan terhadap pembangkang dan penyokong kerajaan selepas perbahasan rang undang-undang perolehan kerajaan. Seolah-olah itu adalah sah. Dia, Amir, hanya ada satu jawapan sahaja. Ini adalah penambahbaikan. Ini dah baik berbanding dengan status quo. Jawapan seperti itu berbahaya. Kalau kita bercakap kepada rakyat, terutamanya pengundi PH sendiri bahawa kalau kerajaan buat sesuatu, apa kau nak komplain? Ini kan dah baik. Itulah yang berlaku semasa zaman Abdullah dan sekarang ini sedang berlaku kerana jangkaan dan harapan rakyat itu berbeza. Kita tidak boleh nak kata hanya kerana kita baik sedikit, kita sudah terbaik, katanya. Selain itu, dia melabelkan mobiliti sosial sebagai isu yang semakin mendesak yang perlu ditangani negara tidak lama lagi. Ketidakpuasan hati yang berpunca daripada kekurangan mobiliti sosial boleh menjadikan orang ramai ke arah populisme, katanya, sambil menanamkan pemilihan semula Donald Trump menjadi Presiden AS sebagai contoh. Dia mendakwa wujud perasaan positif di Malaysia termasuk berbangga menjadi sebahagian daripada negara pada era 90-an kerana tahap mobiliti sosial yang baik. Itulah sebabnya terdapat lebih sedikit isu perkauman pada masa itu, tambah bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi Nik Ahmad yang menjadi tetamu di podcast itu. Rafizi berkata sebahagian daripada masalah ialah Malaysia bermula pada tahap yang lebih tinggi setelah berjaya memindahkan banyak isu rumah ke kelas pertengahan. Satu lagi isu yang perlu ditangani bagi menyelesaikan masalah itu terletak pada struktur ekonomi Malaysia, katanya. Kenapa ada masalah struktur? Dikembali kepada tekad politik, sistem dari segi regulation, budaya politik, rasuah dan sebagainya. Bila kita kupas lapis demi lapis, ia kembali kepada kerajaan sebenarnya, katanya. Dia seterusnya menyatakan pendapatan bahawa politik perkauman bukanlah benar-benar menangani politik, tetapi lebih kepada kegelisahan ekonomi yang membawa kepada kekurangan mobiliti sosial hari ini. Dia menjadikan dirinya dan Nik Nazmi sebagai contoh orang Melayu yang tidak mempunyai ideologi perkauman kerana status ekonomi mereka setelah mencapai mobiliti sosial. Anda boleh memberi rakyat
uang, tetapi ia tidak akan menegakkan bom jangka. Melegahkan bom jangka itu untuk memperbaiki mobility sosial kita melalui reformasi struktur untuk ekonomi. Dan itu adalah pil pahit yang perlu kita telan. Tetapi itu juga satu cabaran bagi kita dalam kerajaan, katanya.